Biasalah tuan-tuan, zaman sekarang ni tak ikut sunnah. Bila kita tak setuju dengan orang, kita akan kutuk, hina, caci, maki sampai ke dalam tanah 7 lapis ke bawah tu. Tuan-tuan kan? Sepatutnya sebagai seorang Islam, apa dia? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi kita hari ni tuan-tuan telah dirosakkan dengan budaya politik kepartian yang saya pun tak faham mana dia punya falsafah dan nala tuju dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi la ilaha illa ant wa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan salihan wa lahiqna bis salihin waj'alna min ahbabika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hargai sahabat saya Abang Abdul Latif kejap, selaku pengacara majlis yang telah memberikan sebab rezeki saya berjumpa dengan tuan-tuan di Taman Semenyih Mewah Fasa 3. Inilah kali pertama saya sampai di Toboh ni. Selalu tu main dekat Pekan Seremban je. Dan tak sangka pula lalu kan jalan ni banyak taman rupanya. Patutlah semuanya ini jam. Tuan-tuan ya. Taman banyak, jalan kocik tak lebar, tuan-tuan ya. Tambah pula dengan kawasan taman dirincik. Pada ketika dulu masa saya sekolah dekat Sekolah Agama Batu 9 Ceras, sekarang ni Sekolah Agama Batu 10 Samten, naik Bafohab masa tu. Jadi selalu turun dekat Pekan Semenyih itulah, tuan-tuan ya. Nak bertukar bas, nak copet balik, turun Semenyih, ambil bas Seremban. Tuan-tuan dia nak tunggu bas Seremban lama betul. Jadi kalau nak pergi ke Pekan Sungai Kombong, jalan sini dah okey, tuan-tuan dia. Tapi bila saya ikut jalan nak pergi ke Bangi, dah tersosek dah taman apa ni. Kali pertama bulan lebih teragak nak jalan sini, sebab nak bawa ayah saya pergi makan dekat Bangi tu, belanja makan. Cubalah jalan sini. Kalau tak ada wis, dah sosek tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menumpang kasih dan rahmat berkat tuan-tuan yang duduk di taman ini. Mudah-mudahan tuan-tuan didoakan semoga dalam keadaan yang sihat sentiasa, selamat, bahagia sekeluarga, dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, walaupun tak kaya tapi senang, insya-Allah tuan-tuan nanti Allah. Jadi pada malam ini, dalam jangka masa berapa lama? Setengah jam kan? Setengah jam. Okeylah. Apa isyak ni jarang orang berceramah tuan-tuan kan? Tuan-tuan ni tak makan tak tidak. Tadi balik daripada pejabat tak sempat nak makan. Ini jam sebab jalan cuaca hujan. Tuan-tuan dah lama tak hujan. Mungkin nak settle masalah jerubu sekarang ni, Allah turunkan rahmat hujan. Tapi kita lah, kereta sekarang ni lebih panjang daripada jalan. Itu sebabnya setiap hari jam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya pun sebenarnya terlewat juga ni tuan-tuan ya, dengan keadaan dan situasi itu. Jadi alhamdulillah
Dari kesempatan ini ingin kita kongsikan, ingat memperingati. Bukanlah maknanya saya duduk dekat kursi ni, tuan-tuan duduk di bawah, tapi special dapat menyandar tu, tuan-tuan ya. Bukanlah maknanya saya ni lebih baik pada tuan-tuan, tidak. Kita sama je tuan-tuan. Kadang-kadang orang kata saya ni tuan-tuan lebih baik daripada mereka. Saya tetap ingatkan apa yang arwah mak saya pernah pesan. Sehebat mana pun kamu rasa diri kamu, dia katakan kamu kena ingat semuanya 3 helai katanya. Semuanya berkesudahan dengan 3 helai. Janganlah banyak-banyak lagi katanya. Jadi saya ingat tu tuan-tuan, maknanya mak saya pesan jangan sombong, jangan jangan lupa daratan, lautan dan udara, dan janganlah rasa diri lebih. Tak ada tuan-tuan, sama je. Cuma tak lagi tuan-tuan, kita nak berkongsi kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pesankan dalam Al-Quran, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana memperingati itu menghidupkan hati kita, nanti akan mendatangkan manfaat kepada diri kita dalam urusan kita nak bersiap sedia dengan bekalan yang sebanyak mungkin, sebab selepas ni kita pasti akan mati tuan-tuan. Sekarang ni usia kita semakin, manusia ni pendek. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan umur umat dia sekitar baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70, majoriti dia lah tuan-tuan ya. Pada bulan lepas telah pulang ke rahmatullah almarhumah Tunku Besar Negeri Sembilan, Tuanku Najihah telah pulang ke rahmatullah. Usianya 100 lebih tuan-tuan. Ada yang kata usianya 112, ada kata 102, tapi maknanya 100 lah. Tuan-tuan ya, jarang kita jumpa orang yang umur 100 ni tuan-tuan ya. Yang biasanya tuan-tuan ialah sekitar, kalau 100 dah tak datang surau dah bang, rasuk lah kan. Yang 60 tahun pun datang surau dan menyandar. Ini kan pula 100 tahun, tak tahulah galau ya tuan-tuan. Akak nak nyandar lah kak, tu joki akak menyandar lah, tak ada tengok akak salah aku menyandar ni, tak salah dah. Cuma akak menyandar kat sliding door tu, hati-hatilah kau pocah lah kacau tu kerang kan. Tuan-tuan hormati ya Allah, itu rezeki masing-masing. Cuma dulu masa saya belajar pondok dulu, siapa belajar menyandar kono susah, sebab dia kata pamalih. Tapi pada saya tuan-tuan menyandar ni itu joki namanya. Jadi bila rezeki tu jangan ditolak, kalau tak kufur nikmat tuan-tuan hormati Allah ya. Jadi saya kalau menyandar ni pula nampak belagak pula tuan-tuan kan, tak boleh tuan-tuan ya. Jadi bahagian masing-masing tuan-tuan kan. Kelebihan orang yang mendengar ni tuan-tuan, dalam mendengar tu dia boleh lolap tu, tapi yang bercakap ni tak dapat, dia akan bercakap ni tuan-tuan ya. Sebab perkara ni saya dah biasa, dah terjadi bila saya berkhidmat di Masjid Tunku Mizan, membaca khutbah di mimbar tu. Lebih banyak orang tidur lah tuan-tuan daripada mendengar. Saya pun risau kan. Jadi bila saya baca tu saya macam tak seronok tu kan. Tapi bila saya jadi bawah mendengar pula, saya pun tertidur. Maknanya saya memang sama lah macam dia orang tu tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, pernahlah saya mengadu dengan guru saya, kenapa itu boleh terjadi? Kerana tidak ikut sunnah dia tu. Kenapa sunnah? Sebab dia kata sunnah, para ulama dulu tuan-tuan, dia hari Jumaat ni sebelum dia datang ke masjid tuan-tuan, dia tidur sekejap kan. Dia tidur sekejap. Tapi sebenarnya kita masa dengan khutbah tu, sebenarnya kami sebenarnya nak tidur sekejap je, tapi tak sangka pula sampai habis khutbah tu tidur. Tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita terpanggil dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengadakan majlis ilmu bersempena dengan bersyukur kepada Allah lantaran mengingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sempena mengingati hari kelahiran dan keputeraan baginda SAW pada bulan Rabiul Awal ini tuan-tuan. Jadi 12 Rabiul Awal itu tarikh kelahiran Nabi, itu jugalah tarikh kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW kan. Itulah juga tarikh yang penting di mana Nabi sampai di Madinah, di Yasrib, dalam peristiwa hijrah pada 12 Rabiul Awal. Maknanya 3 peristiwa besar kepada Nabi SAW ini. 12 Rabiul Awal ni tarikh Nabi dilahirkan, tarikh Nabi sampai di Yasrib masa hijrah, dan tarikh Nabi wafat tuan-tuan mati ya Allah. Jadi tuan-tuan, dalam kesempatan ini kalau kita nak cerita tentang Maulidur Rasul, sejarah kelahiran Nabi SAW,
saya fikir kita dah banyak dengar pasal sirah, jadi mungkin kita ambil perkara tu dalam kuliah pengajaran sirah. Penting sirah ni tuan-tuan, kerana salah satu sebab yang boleh menghidupkan hati kita mencintai Nabi SAW, memahami Islam dan memahami falsafah sesuatu perkara yang diajar oleh Nabi SAW berkaitan dengan agama kita Islam ini, ialah kita belajar sirah. Kerana daripada sirah tu kita tahu tuan-tuan ayat-ayat apa yang turun. Kan peristiwa ni ayat ni turun. Oh peristiwa ni tu ayat ni turun. Tuan-tuan Allah. Kan kalau kita tengok dalam dalam Al-Quran itu turunnya itu secara berperingkat-peringkat di antara Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tuan-tuan selain daripada untuk mudah untuk Nabi menerima dan manusia memahamkannya di kalangan sahabat itu, juga senang untuk dihafal dan diingat. Tuan-tuan, apa yang berlaku penurunan itu mengikut peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kan peristiwa-peristiwa yang terjadi, kalau contohnya tuan-tuan ayat yang yang turun di Gua Hira tu kerana tuan-tuan Nabi SAW dilantik menjadi rasul, turunnya suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan, begitu juga dengan ayat yang masyhur tuan-tuan dalam peristiwa Nabi menyempurnakan haji perpisahan. Haji yang pertama dan terakhir dalam sejarah riwayat hidup Nabi, turunnya ayat yang menyempurnakan risalah yang Nabi bawa, amanah yang dipikul, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, kan? Dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Jadi tuan-tuan, perkara pertama bila kita mengingati Nabi dan peristiwa kita sambut pada Rasul ini, ialah pertamanya kita nak tahu apa maksud dan makna kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti masa kita semayang bertasyahud, kita bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perkara tu masuk meresap dan menjunam dalam hati kita tuan-tuan. Barulah nanti tuan-tuan dia akan diserakkan dalam dalam jiwa kita ni dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjuruskan tentang akhlak-akhlak Nabi yang kita kena sebatikan dalam diri kita, mengharungi kehidupan kita hinggalah kita mati, tuan-tuan dan puan mati Allah. Bahawa kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah kita meyakini dengan sepenuh-penuh yakin, kita berpegang dengan sepenuh pegangan hati bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekhususiat yang tersendiri di kalangan manusia, tuan-tuan, yang telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa tanggungan kepada kita bahawa kita membenarkan dan meyakininya suatu yang benar yang perlu diterima, dipatuhi, ditaati dan juga tuan-tuan dilaksanakan. Mana yang diperintahkan tuan-tuan itu yang kita buat, mana yang ditegah itu yang kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam firman-Nya, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bererti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang Nabi tunjukkan kepada kita segala serbinya, bukan saja perkataannya tetapi juga perbuatan, ikrar dan kehidupannya tuan-tuan. Gaya kehidupannya itu semuanya itu adalah suluhan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan manusia supaya mengikut dan menurutnya itu, agar kehidupannya itu persis apa yang Allah inginkan, menepati tujuan dan maksud kita ini diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan matlamat penciptaan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan Allah letakkan saja matlamat, tetapi Allah letakkan syariat dia. Maknanya jalan ini yang kalau dilalui, ditempuhi, diikuti dan juga dilaksanakan, bermakna kamu menjadi hamba Allah. Kamu sampai kepada mardatillah, diterima amalan kamu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni disuruh
beramal, tapi amalan itu perlulah amal yang mengikut Nabi SAW, sebagaimana yang Nabi sabdakan. Contohnya dalam perkara solat, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Maknanya Nabi SAW, hadza sabili fattabi'u, inilah jalanku, maka kamu sekalian perlu mengikutinya. Siapa yang menyimpang daripada jalan ni, maka sesungguhnya dia telah terbelah dan terpisah daripada jalan yang sampai ke destinasi kebenaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, Allah kata inna dina indallahil Islam, sesungguhnya cara hidup yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah Islam. Jadi Islam itu dirungkaikan maksudnya sejahtera itu oleh Al-Quran. Maka Al-Quran itu tuan-tuan dijelmakan dalam perkara yang realiti manusia boleh buat, iaitu kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi lumrah dalam kehidupan kita tuan-tuan. Apa saja hidup kita ni mesti ada qudwah, mesti ada idola. Kalaulah seorang tu tuan-tuan dia memang berantu main bola, kan, dia main bola, minat sukan bola tuan-tuan, sudah tentulah tuan-tuan dia ada idola-idola yang tertentu, tuan-tuan kan. Maka dijadikan idolanya Tiger Woods. Tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Itu golf tuan-tuan, tak jadi dia main bola tu dah, kan. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang main badminton tuan-tuan, bila dia bermain badminton, dia berasakan macam dia itulah jelmaan Misbah Siddiq. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan ketika dia jumping smash tu mesti ke net, tuan-tuan berhati Allah, tapi dia rasakan masa dia jumping smash tu tuan-tuan, dia macam Misbah Siddiq, tuan-tuan berhati Allah. Itu idola yang nak diikut tuan. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok manusia tuan-tuan, kalau dia lain daripada yang lain, mesti ada perkara yang diikutnya. Sebab tu mesti ada dikatakan model tuan-tuan. Kalau kita nak beli baju tuan-tuan, nak beli pakaian kan, baju ni kalau aku pakai ni cantik sesuai tak dengan diri aku ni, mesti ada modelnya. Dia letakkan patung dipakai. Kadang-kadang dia kata cubalah sarung sesuai tak dengan kamu. Tuan-tuan mesti Allah, kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu cantik lah, orang tu pakai, ke mana dia beli ya? Contoh tuan-tuan mesti Allah. Kita tengok tuan-tuan, guru kita tuan-tuan, kita tengok guru kita suka guru kita ni pakai macam tu, kita pun nak pakai tuan-tuan. Entah macam mana kita pergi dekat pasar raya, tersempak dengan kopiah tu, kita pun nak beli kopiah macam ni lah, sebab tengok orang tu cantik lah dia pakai. Tuan-tuan berhati Allah, tu sebagai contoh kecil lah tuan-tuan. Ini tuan-tuan yang kita nak ikut ni yang menentukan hidup kita ni selamat ataupun tidak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah dah menyatakan inilah cara jalan yang betul. Kalau ikut Nabi SAW kamu akan selamat, tapi kalau kamu ikut cara jalan yang lain, kamu takkan selamat. Dan inilah yang kita minta tuan-tuan, tiap hari, tiap malam 17 rakaat yang kita sudahkan, dalamnya itu secara wajib kita minta jalan inilah kita minta, kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? Para nabi dan para rasul dan para sahabat. Bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang Yahudi dan orang Nasrani. Hari ini tuan-tuan, dalam hidup kita hari ini ada dua jalan daripada asalnya samawi. Dua yang dimurkai dan sesat, satu yang selamat. Tuan-tuan berhati Allah, jalan Islam, jalan Yahudi dan jalan Nasrani. Tapi hidup kita ni tuan-tuan banyak dilandscapekan dan dipersekitarkan. Hidup kita ni latar belakangnya lebih dominan tuan-tuan, pengaruhnya ialah jalan-jalan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tuan-tuan berhati, gaya hidup, kan, gaya hidup dah ke arah liberal lah tuan-tuan, liberal tuan-tuan. Saya malah nak cakap kadang-kadang bukan liberal tu, bukan di kalangan tu, kadang-kadang dalam saya tengok di JAKIM pun liberal juga tuan-tuan. Dulu tuan-tuan kita belajar kat sekolah, depan lelaki, belakang perempuan, kan. Tapi sekarang ini kalau tuan-tuan pergi mana-mana seminar, termasuk seminar yang JAKIM buat, bercampur tu lelaki perempuan. Saya pun dah pening tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, masa saya bertugas masa kami buat program di Masjid Tengku Mizan, kita asingkan tu tuan-tuan, kan. Ini makanan buffet untuk muslimin.
Sahan A ini muslimat, sahan B nak juga dia bercampur tu. Tuan-tuan mati Allah. Kadang-kadang kita bersalah nak tegur tu, takut dibahasanya kita balik. Allah, orang datang masjid untung banyaklah cakap imam ni kata. Takut kita tu tuan-tuan. Kan? Jadi kita pun terpaksa cakap. Puan, minta maaf Puan ya. Muslimat di belah sana. Alah jauh lah Ustaz. Sini je lah sama je kan makanan ni kan. Kita bukan isu makanan sekarang ni. Kita nak mengelak jangan bercampur bergaul ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yalah kan kita ni manusia. Dunia kita pun ni dah terdedah dengan perkara-perkara yang penuh dan padat dengan isyarat, mesej dan imej yang berkaitan dengan seks dan juga perkara-perkara dengan itu. Tuan-tuan mati Allah. Kita cubalah. Tak juga tuan-tuan. Kan? Kalaulah dalam kat Masjid Tengku Hijran tu ada Dewan Syekh Daud Al-Fatani. Kalau ada kursus tentang kursus umrah, sebelum saya mulakan tu, tuan, belah kanan saya ni muslimat, jamaah perempuan. Belah kiri ni muslimin. Alah Ustaz, kita orang berkongsi suami isteri nak duduk. Kan saya pun tak boleh. Tuan-tuan, arusnya lebih besar. Kalau kita tegah tuan, kita pula bengkok dan patah, perkara yang lain pun tak jadi. Jadi tuan-tuan ni, tuan-tuan pengaruh. Tuan-tuan mati Allah pengaruh. Dulu tuan-tuan, saya duduk di Sekelubi tuan-tuan. Sekelubi ni kampung Sesapan Kelubi lah. Kan? Kalaulah ada orang luar, anak lelaki dari kampung luar, kampung Setorombau ko, Bukit Kopong ko, Minangkabau ko, Sungai Jai ko, tuan-tuan, semuanya kampung Pasir ko, tuan-tuan kan, datang ke kampung Sekelubi, mengangkut anak dan orang naik motor tuan, kena baling dengan Tolu Temolang tu. Tuan-tuan, ditunggu dia baling. Tapi saya tak baling lah, saya tengok kawan dia dah baling. Dia tunggu dekat surau Al-Falah tu, gau dia baling. Itu mujur Tolu Temolang. Kalau dibaling, locut dengan kayu api, habuk pun tak dapat. Tuan-tuan mati Allah. Tapi kalau sekarang ni bahaya tuan-tuan. Orang ada kamera ni, orang rakam. Jadi tuan-tuan, bahan bukti terus kena sabit kesalahan. Seminggu tuan-tuan kena penjara, kena denda sekali serang. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita membenarkan Nabi SAW, pembuktiannya itu perlu kepada iman dan amal. Mesti iman dan amal. Sebab itulah tuan-tuan, saya menaruh kepercayaan kedatangan tuan-tuan ke surau yang bertuah ni tuan-tuan, bukanlah kerana saya datang, tidak, tetapi kerana majlis ni tuan-tuan. Dengan harapan kita tahu tuan-tuan, kita nak dapatkan pahala, kita nak dapatkan keampunan Allah, kita nak dapatkan ilmu, kita nak dapatkan dorongan dan motivasi untuk kita memperbaiki diri. Sebab kita faham tu tuan-tuan, bila kita mati besok tuan-tuan, tak ada siapa yang nak ingat dengan kita. Tak ada tuan-tuan ingat dengan kita. Kan orang ini tuan-tuan kalau dia dengar berita kematian, dia sebarkan dalam grup WhatsApp, tuan-tuan kan, dia copy paste dia doa tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma fil warhamhu wa'afi wa'fanu, al-Fatihah tu kan. Tak ada dibacanya dah, dia copy paste je. Tuan-tuan, berderet dan bersusun tu sampai ke bawah. Tiba-tiba ada satu orang tak tahu tak tahu usul-usul cerita apa yang hangat dalam grup tu. Tuan-tuan, dia ada bahan nak dikongsikan. Tuan-tuan, ialah berkenaan dengan bantuan. Dia kata ada bantuan beras percuma. Satu keluarga berhak mendapat 4 kampit. Contohnya lah 4 kampit, maknanya satu kampit 20 kilo, 80 kilo. Sila datang segera di Surau Al-Islah pukul 3 petang. Siapa lambat, kirim salam katanya. Pada masa ni contoh tu kan. Pada masa tu tuan dah tak ada dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bawah tu dah tak ada dah. Kan semua tanya tu pukul berapa, apa cara-cara semua hilang dah. Maksud saya tuan-tuan, kalaulah kita meninggal, orang ucapkan takziah dengan cara begitu, dia akan lupa kita tuan-tuan. Lupa tuan-tuan. Iya tuan-tuan. Kita pun dalam taman ni agaknya, kali terakhir bila meninggalnya bang? Taman ni tahun lepas, lama sangat. Kan apa, ingat tu siapa yang meninggal, tak tahu siapa yang meninggal. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kalau kita meninggal tuan-tuan, yang ingat kita ni tuan-tuan, yang selalu berjamaah dengan kita itulah. Kan, ikut tak dengar ke apa dia? Latif meninggal, Latif. Bukan Latif yang JAKIM tu. Latif yang dekat kerja tu Bukit Beruntung. Contoh. Lambat lagi tu, ketat lagi tu. Dia kalau meninggal ni longgar-longgar. Tuan-tuan, dia kalau nak meninggal tuan-tuan tak menyandar duduk tuan-tuan, dia menjalan tu kan. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi lagi disayangi sekalian,
Sebab tu tuan-tuan, ulama kita dulu-dulu tuan-tuan, mereka ni bijak. Bukan saja pandai, tapi mereka ni bijak tuan-tuan. Maksud bijak ni, mereka ni tuan-tuan menjaga agama ni bukan memikirkan diri mereka yang semasa mereka, tapi dia memikirkan generasi kita ni tuan-tuan. Kan? Sebab tu tuan-tuan, saya bila ceramah Maulid Rasul, Ma'alijah, Isra' Mi'raj, ramai yang datang. Berbanding masa kuliah maghrib tuan-tuan, oh Masya Allah tuan-tuan, betul Allah. Kan? Kalau macam ni Maulid Rasul, kuliah maghrib mungkin 5-6 orang lah, tapi ini dia datang tuan-tuan kan. Iya tuan-tuan kan. Ada satu, kalau lah apa ni, kalau di kawasan Felda si ceramah mungkin ramai lah tuan. Felda kan rumah dekat-dekat semua kan. Tapi generasi pertama Felda, yang ketika saya mula masuk ke Felda tu pada awal tahun 2000 tuan-tuan, ramai tuan-tuan, ramai betul, meriah betul, penuh masjid tuan-tuan. Tapi bila saya datang mutakhir ni tuan-tuan, dah tak ada dah. Orang generasi pertama tuan-tuan 2-3 orang je. Kan? Yang muda-muda pun tak ada dah tuan-tuan. Budak-budak pun sikit-sikit tuan-tuan. Yang ni pun seorang je. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Sebab besok nak sekolah katanya. Tuan-tuan mati Allah. Ya tuan-tuan. Ini perubahan ni tuan-tuan sebenarnya. Tuan-tuan, dia menggambarkan kepada kita, masyarakat kita akan datang apa. Kan? Apa yang terbentuk pada hari ni tuan-tuan, hasil tuaiannya 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang tuan-tuan. Apa yang kita fikirkan hari ini bermula dengan apa yang kita buat tu, dengan hasil pemikiran kita, hasilnya tuan-tuan 10 tahun ke 15 tahun yang akan datang. Tuan-tuan mati ya Allah. Kan? Sebab itulah majlis yang seumpama ini ulama datangkan supaya dibesar-besarkan tuan-tuan, menjadi suatu adat yang diadatkan, lalu kedudukannya tu teradat. Tuan-tuan, kan perkara adat dibuat, sambutan-sambutan memperingati kan satu perkara yang adat tuan-tuan. Namun Nabi SAW pun tuan-tuan bersyukur dengan kelahiran baginda tu. Kan bila ditanya oleh sahabat kepada baginda, ya Rasulullah, kenapa puasa pada hari Isnin? Kerana aku dilahirkan pada hari Isnin. Sebab tu ada setengah ulama kata tuan-tuan, kita sunat berpuasa pada hari kita dilahirkan. Tuan-tuan kan, macam saya lahir tengok kalender tuan-tuan pada hari Selasa. Tuan-tuan mati Allah, pada 55 tahun yang lalu. Tuan-tuan mati kan, pagi tuan-tuan. Kata orang tu pula, waktu masa tu lah Ustaz meninggal besok, Selasa. Nabi lahir lahir hari Isnin, wafat pada hari Isnin, Ustaz pun wafat pada Selasa. Iya ke? Tak semesti katanya. Tak tahu tuan-tuan. Kalau tahu macam tu senang tuan-tuan ya. Pun susah juga kalau tahu mati ni tuan-tuan. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkara pertama tuan-tuan yang kita nak ingatkan, apa maksud dan ertinya kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kita membenarkan Nabi Muhammad itu dari utusan Allah, tapi kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang bersifat iman, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita melaksanakannya, supaya itu dianggap sebagai satu amalan yang jadi bekalan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita semayang, zakat, puasa, haji, amalan-amalan yang lain, bukan bermaksud Allah berhajat dengan amalan kita tu, tidak tuan-tuan. Kena ingat tu tuan-tuan. Dan ulama pesan tuan-tuan, mengingatkan kita bahawa kita semayang ni Allah suruh bukan kerana Allah berhajat dengan semayang kita tu. Tidak tuan-tuan. Biarpun kata Allah dalam hadis kursi, biarpun manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat tak ada seorang pun yang beriman, sikit pun tuan-tuan tidak mencacat celakan kemuliaan dan keagungan Allah. Tuan-tuan mati Allah, sikit pun. Kalaulah manusia daripada Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya beriman kepada Allah, sikit pun tidak menambah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak mencacatkan dan tidak menambahkan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna, qadim dan azali. Ini tuan-tuan kena belajar ilmu akidah. Kan? Kalau kita tak belajar tuan-tuan, susah. Kata guru saya tuan-tuan, Syekh Almarhum Syekh Murtada kata, payah kita nak memahamkan tentang ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tarikat. Susah tuan-tuan. Takut jadinya tuan-tuan akan menjadi salah faham dan membawa kepada kesesatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Tujuan yang kedua, tuan-tuan, majlis ini kita anjurkan, kita hadir ni tuan-tuan, adalah untuk kita menyegarkan kesegaran hati kita, untuk kita ni tuan-tuan beribadah dan beramal mengikut Nabi SAW. Maknanya kita melaksanakan sunnah baginda SAW. Barang siapa yang menghidupkan sunnah di zaman fitnah tuan-tuan, seperti dia berjuang fi sabilillah. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Jadi setiap perbuatan kita ni tuan-tuan, apa saja acara kehidupan kita tuan-tuan, di mana saja kita berada, keadaan apa pun kita, di situ ada sunnah yang Nabi telah tunjukkan. Ketika duduk sekian, ketika makan sekian, ketika tidur sekian, ketika mandi sekian, ketika mandi dengan isteri sekian. Abang Latif ada mandi dengan isteri sekarang? Kan? Tak berani. Tak berani. Tuan-tuan, masa sekali buanglah terbiat. Jomlah kita mandi sesama. Tak nak dah, geli air katanya. Geli tuan-tuan. Ada sunnahnya tu tuan-tuan mati Allah. Pergi ke pasar ada sunnah Nabi tuan-tuan. Naik kenderaan ada sunnah Nabi tuan-tuan. Bila kita dengan isteri ada sunnah dia. Bila kita dengan sahabat-sahabat ada sunnah dia. Bila kita bersendirian kita ada sunnah Nabi. Bila kita semayang apatah lagi, beribadah apatah lagi, ada cara dan sunnahnya tu tuan-tuan. Kan? Jadi kita buat semampu banyak yang boleh tuan-tuan, iaitu perkara-perkara sunat yang disenaraikan. Contohnya tuan-tuan, semayang ini ada perkara sunat sebelum, ada perkara sunat semasa, ada perkara sunat selepas. Tuan-tuan, kita buat mana yang mampu. Tuan-tuan, merentasi sunat yang qauli ataupun sunat yang fa'li ataupun sunat yang qalbi ataupun sunat yang fikri. Ada yang akli, ada yang qalbi, ada yang fa'li, ada yang qawli. Tuan-tuan, sunnah dia tu tuan-tuan. Tapi semuanya itu adalah perkara-perkara yang baik. Kan? Kerana sunnah dan Nabi itu adalah perkara yang baik. Kan Islam itu maknanya baik. Tuan-tuan mati Allah. Kalau kita bersisi pendapat, ada sunnah dia. Bila kita ikut sunnah, itu adabnya. Bila kita bersisi pendapat, ada adabnya. Bila kita berjaga adab, itulah sunnah dia. Tuan-tuan mati Allah. Bila kita bersisi pendapat, bila kita bertelagah, bila kita bergaduh, ada sunnah dia. Tuan-tuan mati Allah. Jadi bila kita menjaga sunnah, maknanya tuan-tuan selamat. Kan? Maka terpeliharalah keutuhan perpaduan ummah bagi menjayakan Malaysia sebagai sebuah negara yang madani. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Setengah-setengah orang boleh dengar. Okey ke tak okey tu Ustaz? Kan? Kita jayakanlah impian dan harapan tu. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Bagus dia punya hasrat tu. Kalau kita tengok dia punya kandungan-kandungan Malaysia madani itu, itulah tuan-tuan yang dirancang dulu dengan nilai-nilai murni, dulu dirancang dengan Islam hadari, kemudian tu Islam rahmatan lil alamin, kemudian tu Islam manhaj rabbani. Tuan-tuan, Islam sekarang ni pula Islam madani bercampur pula dengan yang menteri agamanya ada konsep al-falah. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Tetapi biasalah tuan-tuan, zaman sekarang ni tak ikut sunnah. Bila kita tak setuju dengan orang, kita akan kutuk, hina, caci, maki sampai ke dalam tanah 7 lapis ke bawah tu. Tuan-tuan kan? Sepatutnya sebagai seorang Islam, apa dia? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi kita hari ni tuan-tuan telah dirosakkan dengan budaya politik kepartian yang saya pun tak faham mana dia punya falsafah dan hala tuju dia. Tuan-tuan mati Allah. Padahal tuan-tuan, politik kepartian tu sebenarnya pada saya mudah je. Itu proses nak memilih pemimpin tadi. Dah terpilih sudahlah. Tuan-tuan, dah pilih sudahlah. Tapi kita tak tuan-tuan. Kita masih tak sudah-sudah. Tuan-tuan kan? Tak sudah. Maka tuan-tuan, bila kita susah, bila malapetaka sampai, kita pun menyalahkan orang lain. Padahal kita yang menjadi sebab dia. Tuan-tuan nanti Allah. Orang lain bila kita berbalah bertengkar ni tuan-tuan, orang lain musuh Islam akan mengambil kesempatan, akan mengambil peluang, kerana di situ ada ruang yang dah terbuka luas. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Terjadilah isu beras. Tapi tuan-tuan, saya pun fikir juga, kita ni makan beras. Mana? Kalau Ulu Langat ni lah, kat semenyi ni lah, mana padi di sawah padi dia? Habis dah. Kat Beranang dah tak ada dah. So, saya dulu tuan kecil-kecil, tuan-tuan kan, dengan gimbeh begitu, mana ada traktor.
Kemudian tu datanglah kubota menolak kan. Kemudian tu datanglah traktor. Sebelum tu tuan pakai gimbih dan cangkul tuan. Tanam, nak makan padi tanam sendiri tuan-tuan. Paling kuat tanam pun paling kuat tanam pada masa tu tuan-tuan. Saya ingat ayah saya yang paling luas lah dekat Sesapa Klubi tu, dia tanam 2,5 ekar tu. Itu kira-kira terror tu. 2,5 ekar tu tuan-tuan. Untuk makan semusim padi. Tuan-tuan, bila dapat padi baru tuan-tuan kan, bawa pergi jumpa imam kampung. Hantar dulu sebelum kita makan, hantar dengan imam dulu. Tuan-tuan, hadapnya. Kan almarhum Tuan Haji Lebay Haji Jaafar dapat tuan-tuan. Dia pun ada dekat sawah tapi tak luas itu sebab dia tahu orang kampung hantar beras pada dia. Bukan hantar padi, hantar beras. Tuan-tuan, dulu susah tuan-tuan kan nak dapatkan beras dulu. Tanam tuan-tuan, kemudian tu diubah kan? Ubah tu pula tuan-tuan dengan kuku kambing. Kan bukan kita potong kaki kambing tu kita ambil kuku dia, tidak. Kayu itu dinamakan kuku kambing. Tuan-tuan kan nak tanam tu tuan-tuan kan. Dulu saya tuan pakai kuku kambing payah sangat. Pakai jari je lah. Bila jari pakai ni tuan-tuan, ni kupak ni ibu jari ni. Dulu tuan-tuan kan kupak jari ni tuan, dia terendam lama tuan-tuan kan. Dia kupak, dia lembut dia tuan kan. Kena pula ulat air sebagainya. Kita pun tak tahu tuan-tuan ya. Kadang-kadang kaki kita tu celah-celah tu jadi apa? Orang kata apa? Sakit dia kan. Ataupun kuku tu jadi cagu lah. Ataupun orang kata cegon kan. Tuan-tuan kan. Tuan-tuan ya. Itu kalau masa kuliah-kuliah tu usik-usik tuan-tuan, sedar tak sedar cium tuan-tuan. Boleh tahan juga tuan-tuan kan. Kadang tu dia punya candu dia tu. Dulu cerita ni tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan dah ubah tuan-tuan kan. Merumput pula. Merumput tuan-tuan, padi terbit tuan-tuan. Masa padi terbit tu nak jaga ialah pianggang dengan belalang tuan-tuan. Kan kutip belalang tu tuan-tuan. Masak buat gendang. Adakah makan gendang belalang? Kan sedap tuan-tuan. Pernah makan? Assalamualaikum. Tak payah ingat kan tuan-tuan. Tak pernah makan tuan-tuan kan. Ada sekali tuan-tuan saya tangkap belalang. Tiba-tiba teman dapat tangkap belalang kunyit yang besar tu. Besar lagi, untung kan. Rupa pahit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia kena makan. Kena makan belalang padi itu juga tuan-tuan ya. Kemudian tu pianggang ni tuan-tuan selalunya pedajarkan orang tuan-tuan. Sebab pianggang ni bau dia busuk tuan-tuan ya. Kemudian tu tuan-tuan tangkap bungkuruak dan sebagainya tuan-tuan. Bila padi dah menguning tuan-tuan, kita pun menyambit. Bila menyambit membanting. Bila membanting ni tuan-tuan mengangin. Bila mengangin menjemur. Bila menjemur bau tuan-tuan masuk ke dalam kepuk. Biar kering dalam kepuk padi tu. Bila nak makan tuan-tuan keluarkan padi. Jemur lagi sekali tuan. Tujuannya untuk apa tuan-tuan? Untuk hantar ke kilang padi tuan-tuan. Sebelum kilang padi kau tak ada tuan-tuan. Betul. Pakai lesung tuan-tuan. Tu yang orang tua dulu bila terpelanting nasi daripada pinggan, ambil nasi tu. Menangis nasi tu tak makan. Ambil tuan-tuan. Sekarang tak ada tuan-tuan. Kalau buffet tuan-tuan, kalau saya masa remaja dulu jadi basuh pinggan dekat. Tengok tuan-tuan kan, sakit baki nasi yang masuk dalam plastik hitam tuan-tuan. Ya Allah. Tuan-tuan berkilo-kilo tuan-tuan mati ya Allah. Kan? Jadi bila dah tak ada beras, kita punya sawah kat mana tuan-tuan? Dekat India dengan Thailand. Tuan-tuan, bukannya dekat Singapura dengan Brunei, tak ada tuan-tuan mati ya Allah. Kan? Jadi bila jadi macam tu, tengok tuan-tuan. Kan beras kita kalau nak jumpa dekat pasar raya lah tuan-tuan mati Allah. Itu tuan-tuan. Kan mula saya pun pelik juga tuan-tuan keadaan tu kan. Jadi apakah jadinya? Melihat tentang kelemahan dan juga persengketaan sesama kita, akhirnya tuan-tuan kita hilang haibah. Kan? Watazhabari hukum hilang kerana tak ikut sunnah. Tuan-tuan mati ya Allah. Ya, itu ikut sunnah. Kemudian tuan-tuan perkara yang ketiga, macam mana kita nak mencintai Nabi SAW. Diajar oleh para ulama tuan-tuan untuk kita membanyakkan selawat kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai salam yang sejahtera. Kerana apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini satu perkara tuan-tuan yang dikatakan oleh ahli tafsir, di mana Allah melakukan selawat dan memerintahkan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kerana selawat ini tuan-tuan satu ibadah yang cukup besar.
Kan? Ulama kata tu, kalaulah kamu kurang dalam ibadah itu dan ini, tapi jangan kamu pandang enteng dan jangan kamu pandang rendah tentang kekurangan kamu dalam berselawat, kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Cuma sekarang ini tuan-tuan, bagaimana kita nak membanyakkan selawat? Tuan-tuan, dengan kesibukan kita ni tuan-tuan untuk mencari keperluan hidup sampai kita terlupa tujuan kehidupan. Tuan-tuan nanti ya Allah. Kan? Maknanya tuan-tuan kita nak duduk atas sejadah, nak berselawat 1000 ni tuan-tuan, tak adalah. Kan? Cuma saya nampak ramai orang tuan-tuan, ramai orang khususnya orang perempuan, mereka banyak selawat ketika berada dalam kenderaan. Bawa kereta selawat. Sebab tu tuan-tuan, saya tengok kalau kat kat traffic light, kalau orang perempuan tuan-tuan kan, kalau orang perempuan kat jari dia tu tuan-tuan ada tasbih digital tu. Tam kan? Tapi orang lelaki kat tangan mereka ada Al-Quran. Wih, luar biasa tuan ni. Luar biasa. Kalau ada Quran memang luar biasa. Tuan-tuan nanti insya-Allah. Kan lelaki sekarang ni tuan-tuan dah tak tahulah tuan-tuan, macam blur je, kecuali yang datang surau malam ni lah. Tuan-tuan dia. Selamat saya tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ya. Saya tak tahulah, minta maaf lah, saya kongsikan minggu ni tuan-tuan, daripada hari Senayan tu sampai lagi ni Khamis tuan-tuan, ada beberapa panggilan di mana isteri mengadu kepada saya lah. Sebab di Masjid Tunku Mizan tu ada KSK Care Center, maknanya pada pusat kaunseling dan khidmat nasihat. Salah seorang daripada perundingnya saya lah tuan-tuan. Jadi bila dapat panggilan tu, kalau ada lah yang jadual ni patutnya bukan saya tapi orang lain, tapi orang tu tak datang, dia akan hantar ke saya melalui telefon lah tuan-tuan kan. Dia mengadu tuan-tuan. Anda tu kes dia sama je tuan. Kesnya ialah isteri bekerja, suami tak kerja. Tuan-tuan Allah. Kan? Suami isteri bekerja, tuan-tuan, berketuntang dia bekerja. Tuan-tuan ya, maknanya sampai bertungkus lumus isteri bekerja, kadang-kadang berumur tungkus isteri bekerja, suami tak kerja. Tuan-tuan sekarang ni cabaran hari ni tuan-tuan tengok kan. Jadi suami hanya tahu, Ustaz macam mana durhaka ke saya, dia tanya. Soalan seorang puan tu kata, Ustaz saya nak tanya pada Ustaz, durhaka ke saya sebagai seorang isteri apabila suami saya minta duit saya tak bagi? Sebab bukan saya tak bagi kerana saya tak ada duit, ada duit, tapi duit tu adalah untuk nak bayar sewa rumah, bayar loan rumah, kereta, utility, itu dan ini. Saya tanya kenapa dia minta duit pada puan? Ustaz, suami saya sejak lepas PKP dia tak kerja, dia tanya. Kan? Sudah tuan-tuan nanti Allah. Macam mana jawab tu? Tuan-tuan kan? Jadi bila saya cakap, abang kerjalah bang, kata kan, apa pula aku kerja tu? Sebenarnya duit engkau tu duit aku, katanya. Suami cakap, tak mana dia belajar cuma tak faham. Kan dia kata, duit engkau tu duit aku, sebab aku benarkan kau bekerja. Kalau aku tak benarkan kau bekerja, kau pun tak boleh bekerja, katanya. Saya pun menung juga mikir tu, mana dia belajar tu tuan-tuan. Kan manalah tahu kalau saya mungkin tak terbaca ke artikel berkenaan dengan dia baca tu, tuan-tuan, ataupun mengikut diri dia. Padahal masa dia bernikah dulu, awal-awal juru nikah dah bagi tahu dah tu, harta kamu wahai suami adalah hak yang dikongsikan dengan isteri kamu, tetapi isteri kamu punya harta tetap harta dia. Macam tu tuan-tuan ya Allah. Maknanya isteri ni boleh ambil harta kita tuan-tuan kan, boleh dia ambil sekadar keperluan dia, apatah lagi kalau suaminya itu tuan-tuan kedekut bertahap puaka tu tuan-tuan berarti Allah kan, itu lagi boleh ambil duit suami kalau dia kedekut sangat tuan-tuan berarti Allah. Tapi sekadar keperluan yang diperlukan, jangan lebih pula tuan-tuan berarti Allah. Jadi inilah tuan-tuan, bila kita berselawat ini tuan-tuan kan, kita pada saya tuan-tuan, kita selawat ni teringat selawat, ataupun kita nak buat satu perkara selepas basmalah kita selawat. Contohnya makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh nak naik kereta, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi masa beli nombor ekor jangan, haram tu tuan-tuan kan. Masa nak isap rokok, bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Muhammad, berkatlah. Tak ada berkat, tu malah petaka tuan-tuan berhati Allah kan.
Dia ada orang tanya, Ustaz, dia selawat dapat pahala tak? Dapat pahala dia selawat tu. Tapi kalau tujuannya itu ada tujuan menghina dan lain tajuknya tu. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah, kita tuan-tuan kadang-kadang nak pakai sangkut Bismillahirrahmanirrahim sallallahu Muhammad, nak pakai suara dalam Bismillahirrahmanirrahim sallallahu Muhammad, tuan-tuan nak sikat Bismillahirrahmanirrahim sallallahu Muhammad, tuan-tuan nak makan apatah lagi, tuan-tuan. Ni jangan pula selawat bila kita tak nak cari barang kita yang hilang, tak jumpa, tak mana salah letak, baru selawat. Tuan-tuan mati Allah, kan? Abang nampak tak handphone saya bang? Tak tahu? Cuba selawat. Allah sallallahu Allah. Katanya kat tandas katanya. Ingat tu, tuan-tuan. Ataupun kalau tak jumpa juga masa selawat, cuba semayang. Ingat tu, semayang. Kat tandas. Ingat itu, tuan-tuan nanti Allah. Kan biasanya macam itulah orang tua dulu. Cuba selawat. Bila dah sakit, tuan-tuan baru selawat. Kan? Biasalah tuan-tuan, bila sakit dah terdesak baru selawat. Malam jemputan kita doa selamat, baca Yasin, doa selamat untuk anak-anak yang akan periksa SPM. Tuan-tuan bawa air sebotol 2 tuan-tuan. Jadi pengajar dia kata pelajar-pelajar boleh ambil air seorang 2 botol. Jangan lupa selawat. Tuan-tuan, kalau kita berubat dengan berubat ruqyah, mesti kalau ditawar ruqyahkan air, dia suruh selawat. Betul tuan-tuan? Mesti selawat. Tapi kalau tuan-tuan pergi klinik, pergi farmasi, dekat kaunter farmasi dia ambil ubat, ada tak petukar pakcik nanti makan ubat sekian, sebelum makan selawat 3 kali? Ada? Tak ada tuan-tuan. Belum pernah lagi tuan-tuan saya terima arahan tu di klinik-klinik ataupun farmasi hospital. Tak ada. Dia sebut ni makan, jangan tak makan, ini antibiotik kena makan sampai habis, jangan tak habis. Tak ada dia pesan selawat 3 kali. Tak ada tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, itulah dia hidup kita ni. Tuan-tuan, apabila dipesankan berselawat, kita akan berselawat. Tetapi tuan-tuan, mari kita rasakan tuan-tuan betapa pentingnya selawat ini tuan-tuan untuk kita mencambahkan ataupun menerbitkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita zaman sekarang ni tuan-tuan penuh dengan pancaroba untuk sibuk kita nak mencari survival kehidupan, keberkekalan kita dalam kehidupan ni, nak mencari kesenangan dalam kehidupan tuan-tuan, barangkali nak mencari kita kekayaan, mencari duit ni tuan-tuan, kan? Jangan kita tinggalkan masjid dan jangan kita tinggalkan majlis ilmu tuan-tuan. Sebab masjid ataupun surau dan majlis ilmu ni tuan-tuan adalah tempat untuk mudah kita menyuburkan hati kita ni untuk beramal selawat dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita tinggalkan masjid tuan-tuan, berarti kita telah meninggalkan majlis ilmu. Kalau kita mendatangi majlis ilmu, semesti dan selangsungnya kita akan datang ke surau dan datang ke masjid. Bila kita datang ke masjid tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu kan fadilat orang yang datang ke masjid, datang ke majlis ilmu ni tadi tuan-tuan, Allah mudahkan perjalanannya pergi ke syurga. Siapa yang berjalan berusaha pergi ke majlis ilmu untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan perjalanannya ke syurga. Allah ampunkan dosanya dan Allah hapuskan dosanya, Allah angkat martabat dan kedudukannya, dan Allah kurniakan kelebihan dan fadilat kepada diri dia. Hatta tuan-tuan, semut dan ikan yang berada di laut dan di sarangnya menyampaikan dan mengucapkan doa untuk orang yang menuntut ilmu. Banyak kelebihan itu tuan-tuan, kan? Tapi perkara yang umpama ni tuan-tuan, perkara imani, perkara yang diyakini, bukan sekadar percaya. Kalau percaya tuan-tuan, ramai orang percaya tuan-tuan, kan? Sebab tu ramai orang yang percaya tapi tak yakin, maka dia tak beramal. Tuan-tuan, ramai orang percaya bahawa tuan-tuan semayang tu wajib. Tanya je lah tuan-tuan, orang yang tak semayang pun tuan-tuan, semayang wajib tak wajib? Wajib katanya. Kalau dibagi kertas peperiksaan untuk jawab A, B, C, D tuan-tuan, jawapan objektif atau jawapannya subjektif, dia boleh jawab tu. Yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni haram, yang ni makruh. Tuan-tuan, dia boleh jawab tu. Tetapi kenapa dia tak buat? Soal keyakinan. Tuan-tuan mati Allah. Apa bezanya yakin dengan percaya ni tuan-tuan? Kan? Sebagai contohnya, katakanlah Abang Latif saya ni tuan-tuan, dia ni sebenarnya pakar pemanah antarabangsa, bukan kebangsaan dah, antarabangsa. Contoh je bang, kan? Dia ni sebagai seorang pakar pemanah telah beberapa kali berturut-turut dalam sukan Olimpik memenangi pingat emas.
sanjungan dan pengiktirafan kepadanya, penuh dinding di rumah dia, sijil tu pakar. Kalau dikatakan 10,000 panaan, 9,999 semua tepat, berada dalam titik merah di tengah-tengah. Wah, luar biasa tuan-tuan Allah. Tapi satu hari tuan-tuan dia panggil kita, Man, apa dia? Saya dah lama tak memanah ni, jadi semalam baru nak mula, boleh tak kau jadi berdiri di sini, aku nak panah apple letak atas kepala kau. Nak tak kita katanya? Tuan-tuan, kita cakap, macam ni lah Tip, kau cari dah orang lain Tip. Aku bukan tak percaya, cuma aku tak yakin dengan kau ni. Kan? Memanglah kau tu memang 9,999 panahan tepat. Aku fikir yang satu tak tepat tu. Tuan-tuan mati Allah. Sebab tu tuan-tuan, soal percaya tak yakin, cuba tengok tuan-tuan, bila Nabi cerita tentang Isra' dan Mi'raj, orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis, tuan-tuan, Muhammad ini katanya tak betul pergi ke Baitul Maqdis semalam. Tak betul. Kenapa? Dia guna ilmu akal. Tak percaya dia. Ilmu akal. Orang pergi ke Baitul Maqdis sebulan perjalanan, sebulan patah balik semula ke Mekah. Dia semalam. Impossible kata. Tak percaya dan tak yakin. Habislah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila mereka sebahagiannya jumpa kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila ditanya tentang komen dan juga komentar daripada Abu Bakar tentang Nabi cerita Isra' dan Mi'raj, tentang Isra', belum Mi'raj lagi, tentang Isra' dia ceritanya tu, tuan-tuan, apa kata Nabi? Kalau yang bagi tahu itu namanya Muhammad, kan? Yang diceritakan tu, kalau dia cerita menambah lagi dia pergi ke langit balik semalam, aku percaya dan aku yakin. Pak, itu yakin tuan-tuan. Sebab yakin ni tuan-tuan bukan bermainan akal, dia permainan hati. Tuan-tuan, tetapi tidak dinafikan kombinasinya tu. Kalau tak ada ilmu, macam mana tuan-tuan? Yakin. Sebab ilmu itu hakikat satu-satu perkara. Bila orang ada ilmu, dia yakin. Sebab tu tuan-tuan, kita ilmu ular tak ada. Jumpa ular lidi, bomba kita panggil. Kan tak berani kita ke dapur. Katakanlah akak, masuk ular akak, ular lidi je. Ular lidi, tuan-tuan, kalau digigitnya katak tu ketawa dia. Tu ular lidi tu, tuan-tuan ya. Masuk dapur akak, masuk tak dapur tu, akak masuk tak ke dapur tu, tak nak ada ular. Kan? Maka kita pun menelefonlah suami. Bang, balik bang, kenapa? Ular masuk dalam dapur. Tadi belakang petais tu perginya. Suami ni tuan-tuan, oleh dia ego, malu dengan isteri. Sebenarnya takut sebenarnya tu. Dia pun ambil kayu. Ular lidi pun takut. Sekali tuan-tuan, dicampaknya budak tentang ular getah, melompat atas petais tu. Dia tuan-tuan. Tapi bagi orang yang ada ilmu ular, dan dia pun macam ular, tuan-tuan, dia duduk dalam bilik tu bersama dengan ular-ular. Kan dulu tuan-tuan adalah orang buat pertunjukan, dia duduk dengan ular tu, perempuan pula tu. Tak hidup tak tidak lagi membantu. Kan? Biasanya orang yang macam tu dia mati dengan ular juga. Kalau dia ilmu dengan buaya, dia mati dengan buaya juga. Kata orang tu tua. Wallahualam, saya pun tak tahu berita tu. Tapi maknanya dia duduk dengan ular tu, relax gitu. Kan? Saya tuan-tuan tengok ada satu dokumentari dalam National Geographic. Lama dah tuan-tuan. Bagaimana seorang Mak Saleh ni tuan-tuan, dia nak memikat gorila. Sampai dia tu sendiri dah macam gorila dah. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dia duduk tu bukan seminggu dua, tapi berbulan-bulan dia mengkaji gorila ni tuan-tuan, dan sifat dia dan jiwa dan emosi gorila ni. Akhirnya tuan-tuan, gorila tu boleh terima dia tuan-tuan. Boleh terima dia. Tuan-tuan, kalau kita tersempat dengan harimau pun nak buat tuan-tuan, matilah. Tapi tuan-tuan, saya tengok dalam YouTube tuan-tuan, ataupun kalau kita pergi kat Dubai tuan-tuan, selama je orang, selalu orang kat Malaysia ni, dia tuan-tuan menyegit kucing tu, itu biasa. Kat Dubai tuan-tuan, harimau tu mandi kolam bersama dengan harimau. Yang saya tengok dalam TikTok tu lah tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia ilmu, keyakinan dia tu. Tapi kalau tak yakin tuan-tuan, tak ada lah. Macam contoh lah tuan-tuan,
kita nak pergi ke kita nak pergi ke Langkawi, tiba-tiba isteri kita kata, bang, bagi saya lah buat kereta bang, abang tidur je lah, bagi tak agaknya? Tuan kan, kalau saya isi saya bagilah tuan, kalau isi saya bagilah, sebab saya pandai buat kereta pun dia yang ajar dulu, itu okey lah tuan kan. Tapi kalau anak perempuan saya tak bagi tuan, walaupun dia pandai. Alah ya, engah boleh ni ya, selalu kan pergi kuliah pada kereta, kau duduk belakang. Tapi kalau isteri saya elok tu, abang boleh dah tidur. Tuan-tuan mati Allah, kadang-kadang dia tekan brake, kita pun tekan brake juga tuan-tuan, tapi brake tu tak ada, tekan juga. Tuan-tuan mati Allah, itu maknanya yakin dengan percaya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang yakin ni tuan-tuan, dalam iman ni, dia dibuktikan dengan amal. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu menyaksikan seorang lelaki yang mendirikan semayang, pergi ke masjid, meninggalkan kediamannya berulang-alik, kamu saksikanlah, itulah dia orang-orang yang beriman di zaman kamu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksud sempadan waktu, kesimpulan. Kan lapang hati tu ya, best menjaga kesimpulan tuan ya. Tak apa tuan-tuan, filem Korea pun ada sinambung episod-episod dia. Ceramah pun mungkin ada juga tuan-tuan kan. Biarlah orang kata sedikit tetapi menguasai daripada banyak tuan-tuan kan. Kita tercici pula cara nak melepaskan diri, macam tu lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan ya, tak ada tuan-tuan, saya sebenarnya ada temu janji pukul 10.30 tuan-tuan ya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah cara lain tuan-tuan untuk kita hidup kita ini dapat mencintai Nabi SAW? Iaitu tuan-tuan, jagalah hubungan sesama manusia. Tuan-tuan, jagalah hubungan sesama manusia dengan kasih sayang, hormat, menghormati. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW apabila dia sampai dekat Madinah tuan-tuan, perkara yang disuruh sahabat buat, orang Islam buat, itulah tuan-tuan, membina hubungan sosial yang baik. Ifsya'us salam katanya. Kan? Maknanya sebarkan salam, ucapkan salam. Bila ucapkan salam tuan-tuan, dia akan menyebabkan kita pergi ke masjid. Dia akan pergi ke pasar, pergi ke taman, pergi keluar rumah. Mungkinlah boleh kita ucapkan salam. Tuan-tuan, tapi kalau lah generasi kita tuan-tuan main game duduk kat rumah, dah tak ada dah padang-padang permainan, taman-taman permainan dah tak ada orang sekarang ni tuan-tuan. Nak main bola pun dah cukup koram sekarang ni. Kan, itulah yang budak-budak di kampung saya duduk di Seremban, di kampung Sentosa, ada padang futsal tuan-tuan. Futsal pun dah mati dah. Saya tanya dengan, kenapa tak main futsal? Budak tak ada lah Ustaz. Kan, habis bola yang saya bagi tu mana? Entahlah, tak siapa ambil pun tak tahu. Pak, kan, dah tak cukup koram, apa nak main bola? Tuan-tuan, kadang-kadang anak saya pun cakap, kau ni cuti-cuti pergi dah keluar. Kan, tak apa lah ya. Kita orang bersosial juga. Rupanya bersosial secara atas talian. Tuan kan, secara katalah, kita dulu bila mesyuarat gunakan apa tu, Google Meet ke apa semua ke, tuan-tuan kan, dia pun macam tu juga. Tak payah pergi dah teman-teman, dah tak ada dah tuan-tuan mati Allah. Duduk di rumah berjam-jam tu. Tuan-tuan mati Allah, problem tu. Bayangkan tuan-tuan, hari ni ada satu orang perempuan tuan-tuan, dia mengadu pada saya, Ustaz, macam mana lah kak ni nak pesan dengan apa ni Datuk ni, isteri suami dia Datuk, di mana dia datin lah. Datuk, Ustaz ni lepas semayang, baguslah dia semayang tu. Lepas dia semayang tu, dia duduk atas katil, baring, main TikTok, tengok TikTok katanya. Handphone TikTok. Kadang-kadang saya buat sarapan, dia sarapan pukul 10, saya dah lapar dah. Nak makan dulu kan durhaka pula. Macam mana tu Ustaz katanya. Lepas tu bila dia dah lama tu, saya pun letih, saya pun turun lah bawah. Jadi saya pun tengoklah TV, tunggu dia sampai dah pukul 10. Bila dia turun, dia marah saya. Engkau ni tak ada kerja lain. Tengok TV. Yang dia tak ada main handphone itu, dia baca tu lah. Kan? Jadi sekarang Ustaz, boleh ke saya bila dia kata saya macam tu, saya tertinggi suara? Berdosa tak tu? Macam mana tu nak jawab tu? Antara simpati, empati dengan perkara isu yang asal ni, ialah kalau asalnya meninggikan suara pada suami, memanglah salah. Tuan-tuan, dah kat tu. Jadi cakap macam ni lah Datin. Kalau dia kata ni, dia kata awak ni tengok TV je, Datin kena jawab, jangan fokus apa yang dia tanya. Terus pindah tajuk lain. Abang, sarapan abang saya dah sediakan, ada atas meja. Cuma air tu dah sejuk lah.
Jadi dating kena bagi servis. Apa servisnya? Abang nak sejuk ke abang nak panas? Kalau sejuk saya nak ambilkan air, saya letakkan. Kalau abang nak panas, saya hangatkan, saya buat yang lain. Macam tu je. Biasa orang lelaki macam tu. Kan dia tak boleh fokus. Dia divide kepada yang lain, dia pun dah lupa dah. Betul kan? Itu sebabnya tuan-tuan, ada satu orang guru saya, kalaulah kamu bertegang urat sesama kamu untuk memperlahankan, untuk memutuskan pada ketika itu, bagi salam. Jangan bergaduh-gaduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat mana tadi aku marah kau? Aku lupa kata dia. Tuan-tuan Allah kan. Kan? Saya pun cubalah buat macam tu tuan-tuan. Ia jadi. Kalau orang marah, tak maaf saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dia jadi, dia orang kata kalau kita tengah steam tu, potong steam lah kita macam tu lah. Tuan-tuan betul kan? Tengah bawa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan. Kalau kita berjalan lah, tiba-tiba orang nak bagi salam. Kan terperanjat. Tuan-tuan. Dan mungkin saya tak kenal tuan-tuan di masa di lapangan awam, tapi ada orang kenal. Kadang-kadang orang bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pergi. Kat mana jumpanya? Saya bukan nak tanya tuan. Tak maaf tuan tanya. Kat mana kita pernah jumpa? Ustaz, kursus umrah. Oh, okey. Okey itu maknanya tak ingat tu. Duduk kat mana? Sisi yang mana satu? Ramai tuan-tuan. Tapi memang betul tuan-tuan. Nabi kata, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke alam yang lain, tuan-tuan, kat mana tu alam yang lain tu? Alam anda, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke alam anda, tuan-tuan pergi ke alam anda, tuan-tuan naik eskalator tu tuan-tuan kan, tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum pakcik, kan? Terperanjat tuan-tuan, terperanjat. Apatah lagi yang bagi salam tuan-tuan, muda, perempuan, dipandangi kita. Kan? Assalamualaikum pakcik. Kadang-kadang tak bagi pakcik. Dia tengoknya bang. Assalamualaikum abang. Kan? Waalaikumsalam. Kan? Tuan-tuan berhati Allah kan? Jadi dia banyak tak? Kita pun kan? Budak tu kenal ke aku? Siapa budak tu katanya? Kadang-kadang kalau kita sebab kita tanya tu. Awak siapa ya? Kita akan tanya tu tuan-tuan. Berlaku komunikasi. Sebab tu Nabi kata ifsa'us salam. Sampaikan salam. Tapi kadang-kadang tuan-tuan malangnya, kita ni tuan-tuan jarang bagi salam kepada anak mak mertua kita. Tuan-tuan jarang. Kan kadang-kadang jumpa pun tuan, bagi salam tidak, kena marah pula. Betul tuan-tuan? Iya. Kan? Anak mak mertua kita pun terjumpa kita pun tak ada bagi salam dia. Iya tuan-tuan. Katakanlah kita balik ni geram, balik surau ni, kita ada kunci, kita buka pintu kunci, kita tengok anak mak mertua kita tu tengah apa ni tengok TV. Biasanya dia tengok TV lah. Tapi kalau anak mertua kita tu balik, dia tengok kita sedang baca Quran, baca buku hadis. Itu biasa. Betul ke? Luar biasa tu. Biasanya tuan-tuan bila kita jumpa isi kita tengah dah, jarang kita ucap salam tuan-tuan. Kan? Kita tanya apa kepentingan diri kita. Ada tak siam anak pokok depan rumah tadi? Kita tanya tu. Sebab kita suruh tadi. Alah bang, lupa. Itulah kamu. Itulah. Itu tanda-tanda nak meninggal tu kata. Terus je kena marah. Tapi tak ada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita jugalah. Dah jarang kita nak bagi salam suami isteri tuan-tuan. Jarang. Kadang-kadang tuan-tuan. Tapi saya percaya tuan-tuan, mana yang mengaji ni tuan-tuan, ialah pagi-pagi tu kita nak berpisah seketika, berjauhan seketika. Seorang nak pergi pejabat Putrajaya, seorang nak pergi ke KL. Kadang-kadang tuan-tuan ucap ke salam. Assalamualaikum abang, izinkan saya pergi kerja. Ya. Waalaikumsalam. Doakan abang ya. Abang jangan lupa hutang abang tu bayar. Ya, ingat gitu. Ya tuan-tuan, dia apa? Kan? Adalah tu. Kan? Hari ni tuan-tuan, anak-anak kita pun jarang pergi salam dengan kita tu. Kadang-kadang jumpa buat kita tahu je tuan-tuan. Kan? Kita jangan buat mak ayah kita pun yang tu tuan-tuan. Ustaz, saya bukan tak bagi salam Ustaz. Masalahnya mak ayah saya dah meninggal. Macam mana Ustaz? Boleh bagi salam. Atas 3 sejadah pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat tu. Kita boleh bersalam. Assalamualaikum mak. Assalamualaikum ayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucui rahmat atas rumah dan ayah. Al-Fatihah kita baca tu. Sampai. Tuan-tuan, sampai. Kan? Kalau kita lalu kat kubur pun tuan-tuan, kita pun bagi salam. Lalu kubur pun tuan bagi salam. Takkan bersisih dengan orang tak bagi salam. Kan? Tapi ialah istimewanya kalau kita pergi kubur ni, tak adalah jawapan-jawapan seperti biasa. Kalau menjawab, tak ada kita duduk kat semenyih mewah ni dah. Pindah kita ke Seremban. Kan? Kenapalah pindah pula?
Aku tak sanggup keras tempat tu katanya. Contohlah. Tuan-tuan mati Allah. Ya. Ada satu kisah tentang masa saya belajar ke pondok dulu. Tuan-tuan, kalau kamu, dia kata, kalau kamu lalu dekat kubur, bagi salam. Hatta kalau ada orang yang dekat atas perkuburan pun, kamu kena bagi salam juga. Dan bertanyalah kabarnya. Nabi kata, bagi salam dan bertanyalah kabarnya. Jadi kita kena tanya kabar. Assalamualaikum pakcik, apa buat tengah-tengah malam di kubur ni? Waalaikumsalam. Tak ada. Aku membetulkan tarikh aku meninggal ni. Salah ditulis kat batu tulisan ni. Itu tuan-tuan wajar untuk meningkatkan kelajuan kenderaan yang tuan-tuan gunakan pada ketika tu. Tuan-tuan, kalau adalah macam tu jawapan dia. Salah nama aku ni katanya. Nama aku Rahmah, dia letaknya Siti. Memandai-mandai orang ni katanya. Itu maknanya tuan-tuan wajarlah tuan-tuan meningkatkan kelajuan kenderaan tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah lagi yang boleh mendorongkan kita kasih kepada Nabi dan menjadikan diri kita ni tuan-tuan sentiasa menikmati kemanisan iman kepada Allah dan Rasulnya? Tuan-tuan, maka dengarkanlah apa yang Al-Quran pesan. Kan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu jadi orang yang lupakan Allah, nanti Allah akan lupakan kamu, maka pada ketika itu kamu akan menjadi orang-orang yang fasik. Begitu juga lah tuan-tuan yang dikatakan oleh Al-Quran dalam suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu itu mendengarnya. Kamu mendengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang berkata kami mendengar tetapi mereka tidak mendengarnya, maka tidak taat. Tuan-tuan, sebagai Bani Israel, dia minta kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, tolonglah doa pada Allah supaya Allah boleh menurunkan perintah berperang, kerana kita sekarang ni telah dizalimi oleh manusia yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk mereka berjihad dan berperang. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Kan, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami mungkir. Izhab anta wa rabbika faqatila. Maka engkau lah Musa dan Tuhan kau pergilah berperang. Kami di sini duduk menanti keputusan sama ada kamu dan Tuhan kamu itu menang ataupun kalah, kata. Sampai begitu sekali orang Yahudi ini tuan-tuan, iaitu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, marilah kita mengaktifkan diri kita dengan Al-Quran. Tak dapat kita baca tuan-tuan, kita dengar Al-Quran. Kalau kita tak dapat baca banyak, baca sedikit. Tak dapat kita baca semuka, kita baca sejuzuk. Dekat kan? Maknanya kita bacalah. Tuan-tuan mati Allah. Macam kan, saya tuan-tuan kadang-kadang saya nak ajak pegawai-pegawai saya tuan-tuan supaya mereka bertadabbur Al-Quran. Kalau nak dibiarkan sendiri tuan-tuan, saya sendiri pun tak bila-bila masa nak baca Quran tuan-tuan. Jadi pagi-pagi sebelum memulakan kerja, kita buat tuan-tuan tadabbur Al-Quran. Seorang yang ada sanad Al-Quran baca Quran, kemudian tu tafsirkan, kemudian tu kita pilih ikut giliran, mesti orang ni tafsirkan pengajaran dan tazkirah ringkas berkaitan dengan isi kandung Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita dapat peringatan. Dengan peringatan itulah kita selamat. Sebab kata orang Perbilangan Adat Negeri Sembilan, dia kata apanya? Beringat su selamat, kalau lupa artinya binasa. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan beberapa perkara untuk kita mencintai Nabi. Yang pertama, jangan kita tinggalkan masjid dan surau. Yang kedua, kita jangan tinggalkan majlis ilmu. Yang ketiga, kita jangan tinggalkan Al-Quran. Yang keempat, jangan tinggalkan berselawat kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima tuan-tuan, kita jangan tinggalkan perkara-perkara sunnah ni. Tuan-tuan, buatlah semampu dan sebanyak yang mungkin. Mudah-mudahan itu tuan-tuan mendatangkan
usaha bagi kita mendekatkan diri, mencintai, mengasihi dan menyayangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya fikir tentang sekarang itu yang dapat saya sampai dan kongsikan untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan dorongan untuk kita melakukan penambahbaikan dari segi kualiti dan kuantiti amalan kita kepada Allah, kerana kita tahu tuan-tuan, amalan itulah merupakan bekalan yang nantinya tuan-tuan dihisap dan ditimbang amalan kita, nak ditentukan dengan sebab itu mendapat rahmat masuk ke dalam syurga. Minta ampun, minta maaf kalau ada bicara kata yang menyinggung rasa dan tidak sesuai diungkapkan dalam majlis yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina futal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa khatamal anbiya wal mursalin. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.